Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma sallimna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwan. Ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kita dalam siri pemantapan rukun ibadah solat. Dan pada kali ini kita masuk siri yang ke-34. Dan kita masih lagi dalam perbincangan bahagian-bahagian akhir, namun ianya masih belum berakhir. Yang mana dalam bahagian tertib terlalu banyak pecahan yang perlu kita tertibkan. Ini semata-mata untuk kita lebih memahami secara mendalam yang Nabi kata bitafaqquh itu. Pernah dalam satu riwayat Nabi menyatakan, Ya ayyuhan nas. Nabi bersabda kepada manusia umum, tidak kepada manusia beriman saja. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, kata Nabi, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Dan belajar itu pula mestilah berguru. Ada orang dia belajar juga tapi dengan buku, dengan alat-alat media yang lain. Takkan sempurna belajar begitu kalau tidak ada guru. Guru pula kena mutqin, kena mursyid, yang mengambil daripada fakta imam-imam guru-guru yang mujtahid, bukan sembarangan. Jadi Nabi kata sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Dan ilmu fiqh itu, tengok Nabi sebut secara khusus fiqh, sebab itu fiqh ni ilmu mahal. Sehingga kan Nabi bersabda dalam riwayat yang lain, atau kama qala, apabila manusia mula meninggalkan alim ulama secara umum dan ulama fiqh wal fuqaha, Nabi sebut. Nabi tak sebut ulama-ulama lain, bukan makna membelakangkan, tapi mengkedepankan ulama yang mana? Ulama fiqh. Nak ceritanya, dalam hadis riwayat yang lain, barang siapa dapat menghafaz 40 hadis baginda sallallahu alaihi wasallam akan dibangunkan bersama orang alim dan fuqaha juga. Fuqaha ni penting, sebab dengan izin Allah, ya, mereka ni akan menentukan, memastikan orang beramal dengan betul. Sebab kalau amal tak betul, bermakna orang yang ada ilmu fiqh tidak berperanan, atau mereka ada tapi tidak diambil peranan mereka. Orang sekarang lebih suka kuliah-kuliah lain yang tak pukul batang hidung sendiri. Kuliah yang pukul batang hidung orang lain, orang suka. Tapi kuliah yang pukul batang hidung sendiri, orang tak suka. Dan dalam ilmu ni pun kita kena faham, belajarlah tinggi mana ilmu langit sekalipun, ilmu besar-besar pun macam mana pun pecahnya dua. Satu, ilmu yang semua orang wajib belajar. Satu lagi, ilmu yang tak semesti semua orang wajib belajar.
Yang orang wajib belajar inilah yang Nabi kata, kalau manusia mula meninggalkan alim ulama dan fuqaha, ya, mereka ni nanti akan dibalakan Allah, diuji Allah dengan 3 ujian. 1, rezeki mereka tak berkat. 2, mereka akan menerima pemerintah yang zalim. 3, mereka akan mati dengan tanpa membawa iman. Macam tak ada kena-mengena pun kita tengok. Membelakangkan majlis alim ulama, majlis ulama fiqh, itu kamu akan dapat. Al-Qamaqan. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyebut secara ringkas, yang kita ambil petikannya Al-Qamaqan. Apa kata Nabi SAW? "Idza ata alayya yawmun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dhalika al-yawm." Sadaqa Rasulullah SAW. Kita masih lagi dalam kuliah fiqh. Ini sebagai pengukuhan, ya. Kita makan pun, kalau kita makan, kita ada order penting, kita ada side order juga, penting tak? Ada dessert dia juga, tak? Jadi ini dia punya rencah-rencah dia. Sebab kita bukan setakat baca Quran nak betul, tapi nak baik. Betul, dah ramai orang boleh betul, tapi baik tak berapa ramai orang boleh baik. Baik ni termasuklah bonusnya, sedapnya, cantiknya, seni bacaan tu boleh menggamit kekhusyukan. Jadi kita hendak kedua-dua itu, betul dan baik. Macam orang bisnes juga. Tadi bukan ramai lagi orang pergi bisnes juga itu. Tak apa, dia jual ramai sampai jam. Macam orang bisnes juga yang bahagia Datuk, mesti nak untung. Dan orang bisnes yang beriman, dia nak bonus. Untung yang orang bagi kat dia, bonus apa dia boleh bagi kat orang. Kita bisnes, untung memang kita nak, walaupun kita tekan orang. Tapi bonus jarang kita nak bagi kat orang. Orang beli sikit, kita bagi lebih. Bagi pun kadang-kadang dah tak habis, baru bagi ke seorang masjid untuk buka puasa. Buah Melaka tak ada rupa buah Melaka dah tu. Kelapanya dah habis, jadi buah Negeri Sembilan. Bagi pun dah berbaki, sisa baru bagi kat orang. Orang kalau nak bagi, awal-awal lagi bagi. Inilah saya nampak, terima tak terima bukan bias, kelebihan peniaga Pantai Timur. Tak apalah, moga awal mau beli banyak, saya bagi lebih lah. Moga aku ni murah rezeki, ambil dah lebih, tak apalah. Orang Pantai Barat ni jarang nak bagi macam itu. Timbang-timbang ambil lagi beli. Begitu, kan timbang tu kan menjaga benar. Nak cerita je. Jadi kita jarang tak, dalam bisnes kita jarang tak untung dan bonus. Kita hanya nak untung, kita tak ada bonus, konsep memberi sedekah, hadiah dan sebagainya. Jadi dalam ilmu pun macam itu juga, dia ada rencah-rencah dia. Dalam amalan baca Quran pun begitu juga. Dia hendak bukan setakat betul, tapi baik. Itu yang kata tajwid dan tartil itu, fasahah itu. Jadi kita tengok apa kata Nabi SAW ni sebelum kita menyambung bab tertib kita ni. Apabila datang kepada aku suatu hari, sedang pada hari itu. Susah juga nak faham. Itu yang Nabi ni bahasanya cukup unik. Makna nak ceritanya, apabila aku bertemu hari ini, atau apabila aku diizinkan hidup esok, maknanya hari-hari yang mendatang bagiku. Itu maksudnya. Aku hidup hari ini ke, aku hidup besok ke. Dan hadis Nabi ada dia cakap, dia reflect pada diri dia, lepas tu dia bagi pada umat. Cara Nabi cakap. Ada yang dia terus bagi pada umat. Ini dia nak cerita, aku pun tak terkecuali. Kalau dia sebut diri dia, aku pun tak terkecuali.
moga aku ni apa dia, uswah dan qudwah, role model. Kata Nabi, apabila datang kepada aku satu hari, sedang pada hari itu, maknanya apabila aku melalui hari-hari hidupku, tiap-tiap hari, itu meaning daripada hadis ini, ya, tiada bertambah ilmu pengetahuan. Rupanya, bukan rupanya, memang Nabi ni dengan ilmu, Masya Allah, tiada bertambah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan macam mana? Saya sebut tadi juga. Saya dah sebut tadi bahawa ilmu ni ada yang wajib semua orang belajar, ada yang tidak wajib semua orang belajar. Yang belajar pun belum tentu dapat. Yang wajib belajar apa dia? Ilmu agama. Yang wajib belajar tapi tak semesti dapat. Bukan semua orang boleh dapat jadi contoh doktor. Bukan semua orang boleh jadi engineer. Bukan semua orang boleh jadi arkitek. Tidak wajib jadi itu, dan tidak wajib belajar jadi itu semua orang. Tapi fardu kifayah, kena ada wakil. Tapi moga baca Quran ni semua orang wajib belajar. You doktor pun yang kena belajar, you engineer pun kena belajar. Bukan makna you accept, dikecualikan, tak ada. Tak ada exceptional case bab ni. You bapa kedana ke, you kuli batak ke, you hebat pun, you kena belajar Quran. Kalau you doktor pakar, you semayang tak betul, semayang you tetap tak sah. Kalau you kuli batak, semayang tak betul, tetap semayang you tak sah. Tak cerita. Apatah lagi kalau you untuk imam. Kalau you ustaz bukan bidang fiqah, tiba-tiba semayang mu orang awam boleh pertikaikan. Contoh, yang sekarang ni nampak ramai orang awam dah mula pertikaikan imam-imam. Bagi saya, ada pertikaian yang positif untuk penambahbaikan. Fatihah tak betul lah. Tu saja jadi imam lah. Fatihah tak betul. Dia ustaz. Ustaz apa benda pula. Kalau ustaz betul tak jadi gitu baca. Baik yang tak ustaz lagi baca lagi elok. Sebab dia mengamati bacaan. Ustaz ni mengamati makna saja kadang-kadang. Jadi kita kena faham, ada ilmu yang semua orang wajib belajar. Suri rumah pun wajib belajar. Ataupun yang tidak suri rumah sepenuh masa, dia bertugas, dia juga kena belajar. Jangan kata tugas punya pasal tak ada masa nak belajar agama. Sebab belajar agama juga satu tugasan wajib. Betul tu? Saya dengan tuan-tuan, wajib kita tak sama. Betul? Dari segi kerja rasmi, kita sama-sama wajib satu-satu. Dari segi kerja agama, wajib tu lebih pada seseorang, berdasarkan amanah ilmu yang Allah bagi kat dia. Lepas tu saya cakap dengan cikgu-cikgu kat sekolah, cikgu-cikgu walaupun guru besar ke apa ke, wajib kita tak sama. Jangan ingat wajib kita di sekolah ada. Saya ada wajib di luar sekolah. Jangan tahan saya. Saya jadi ustaz lebih lama daripada jadi cikgu. Tak nak cerita ni. Kadang-kadang orang kerja-kerja kerajaan swasta ni, dia tak nampak kerja agama ni, Datuk, dengan ceramah, bagi ceramah ni wajib. Dia tak nampak. Sebab italah sebenarnya yang menyebabkan benda ni rosak, Syekh Azmi. Sebab benda agama pada kita status apa? Dijemput hadir, dipersilakan hadir. Kalau ada lapang, datanglah. Lagi itu motivasi kita hari ni. Tidak bertambah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan macam mana? Ilmu pengetahuan yuqarribuni ila Allah azza wa jalla. Ilmu pengetahuan yang akan mendekatkan diri aku kepada Allah. Ilmu apa? Contoh tidak ilmu agama. Ya, ilmu dunia pun dia boleh menjadi jambatan ke agama. Tapi yang tepat pada agama, ilmu agama itu sendiri. Tapi sayang, kadang-kadang ahli agama cuba politicking dalam masalah ini. Bila kita duk cakap ilmu fardu ain ni penting, baca Quran, sembahyang bagi betul, dia rasa panas. Maka datanglah iblis pun dulu katakan pada orang itu, ilmu bukan ilmu agama je, ilmu lain pun kena belajar juga. Itu bila dia buat perbandingan ilmu agama dengan ilmu duniawi. Dalam ilmu agama dengan agama dibandingkan tu. Bila kita nak tekan baca Quran mesti betul, kalau tak betul fasa
fasik apa semua. Dia kata, ilmu agama lain pun penting juga. Dia kata, taufik pun nak belajar juga. Dia main macam itu. Ini namanya escapism. Dia nak lari diri dia daripada kenyataan sebenar yang dia tu terpukul batang hidung dia, kelemahan dia kat situ. Tapi sayang, kita kalau nak kita lemah matematik, kita hantar tuition matematik. Kita jahil baca Quran, kita tak mau duduk dalam majlis nak membetulkan bacaan Quran kita. Nampak kita ni zalim pada diri kita sendiri. Apa makna zalim? Meletakkan satu perkara tak kena pada tempatnya. Wal'ayazubillah. Dan kalau tidak bertambah ilmu aku mendekatkan diri aku kepada Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, tidak akan diberkati bagi aku. Allahu Akbar. Tidak akan diberkati bagi aku. Nabi kata, aku pun tidak akan diberkati kalau aku mengabaikan ilmu, mendekatkan diri aku pada Allah. Aku pun tak akan diberkati. Makna tersirat, bagaimana umat kamu jauhkan diri kamu daripada ilmu-ilmu agama untuk kamu dekatkan diri pada Allah. Tak berkati macam mana? Fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, terbitnya matahari hari itu. Satu sepanjang hari itu hidup aku tak berkat. Kalau apa? Kalau aku tak tambah ilmu agama tiap-tiap hari. Di sinilah Imam Syafi'i pun menegaskan ilmu mesti dicari tiap-tiap hari. Ilmu apa? Ilmu agama. Cari dan tambah, kena tambah. Azdad tu maknanya tambah. Kita tambah ilmu agama. Jadi rasa kalau tuan-tuan bahawa mempelajari ilmu agama ni adalah satu kewajipan. Talabul ilm fardhah ala kulli muslim wa muslimah. Wallahu a'lam. Boleh faham ni? Oh, itu kita panjang hari ni Datuk. Baru kita sambung. Kita sambung hari itu perbincangan kita masih lagi dalam bab tertib perkhususan kepada tajuk melakukan perkara yang tertinggal. Dan kita bincang hari itu, adakah wajib ke atas makmum kembali mengikut imamnya melakukan sesuatu yang telah tertinggal? Maka makmum dijawab, makmum mengikut imamnya kembali melakukan sesuatu yang telah tertinggal kecuali dalam dua perkara. Kita ingat balik. Yang pertama, imamnya tersalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyangnya, iaitu seperti imam sudah berdiri betul, kemudian dia kembali duduk kerana membaca tasyahud awal, maka makmum tidak harus mengikut imamnya, iaitu kembali duduk, bahkan wajib dia terus berdiri jika ia sudah berdiri. Atau ia masih duduk, maka ia wajib berdiri. Maknanya jangan menyertai imam yang duduk tadi. Jangan duduk mengikut imamnya. Kemudian dia menentukan sikapnya. Ini stand kita macam mana, ya? Iaitu sama ada kita nak berniat mufaraqah, berpisah, bercerai daripada imam, atau menantikan imamnya berdiri dengan anggapan, kita anggap, kita sangka baik. Sini baru boleh hukum sangka baik, ya? Dengan anggapan bahawa imam itu terlupa. Sebab terlupa ni sebab yang boleh mengecualikan sesuatu, ya? Bahawa imamnya itu terlupa. Tetapi bagi mazhab Syafi'i, lebih afdal kita berniat mufaraqah. Sampai situ hari. Baik, saya nak cerita ke tuan-tuan, mufaraqah ni benda positif, bukan benda negatif. Kebanyakan orang dia ingat mufaraqah ni nanti menunjukkan yang kita ni tak menjaga adab, tak menjaga masyarakat. Itu yang timbulnya. Boleh tak kita mufaraqah, kita jangan mendahului imam, kita buat kemudian dia berimam. Pasal nak jaga lah tu, terlampau nak jaga. Kita terlampau nak jaga manusia. Kita lupa yang kita lebih wajib menjaga kita dengan Allah, adab kita dengan Allah. Kita lupa bahawa kalau kita menunjukkan sesuatu ilmu pada masyarakat, di situ kita boleh kongsi masyarakat, kongsi ilmu tu dengan masyarakat. Kalau ada orang tanya, kenapa awak sembahyang cepat? Akan bagus.
kita pun mula buka cerita. Tapi kalau selama-lamanya kita duk berbotol je kerana kita mufaraqah, sampai bila pun orang takkan tahu yang kita ni mufaraqah? Sampai bila pun orang takkan tahu yang imam tu bacaannya salah, perbuatannya mungkin tersilap. Sebab itu aku bermufaraqah. Kalau kita duk main membontok dia, tidak mendahului dia, sedangkan mufaraqah ni atas kita. Kita nak dahulu dia ke, kita nak kemudian dia ke, yang penting kita tidak kasar dalam hati kita yang kita masih mengikut dia. Saya khawatir kalau kita mengikuti dia, lepas dia buat baru kita buat. Takut kita ada kasar dalam hati kita, kita masih duk terikat dengan dia, sedangkan kita dah mufaraqah. Maka apa maknanya itu dari sudut fiqh? Maknanya berubah niat. Bila berubah niat, dia termasuk dalam perkara yang membatalkan sembahyang. Jangan main-main bab niat ni. Sebab itulah ulama fiqh dia meletakkan rukun qalbi itu bukan satu, dua. Satu niat, satu lagi dia akan kita belajar nanti namanya khusyuk. Sebab itu orang-orang yang berjaya, kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iaitulah orang-orang yang di dalam mereka sembahyang mereka itu, mereka ni khusyuk, menjaga khusyuk dalam sembahyang mereka. Dan selang beberapa ayat, ayat 9, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Sadaqallahul azim. Rupanya orang beriman yang berjaya ni, dia dua di antara yang lain. Jaga kemaluan, itu semua cerita lain lah. Cerita bab sembahyang Allah sebut dua ciri orang yang beriman yang berjaya dalam sembahyang. Allah sebut dua. Tang sembahyang Allah bagi lebih selalu. Satu, dia kena khusyuk. Dua, dia kena pelihara sembahyang. Yang tetap memelihara sembahyang mereka. Pelihara ni apa dia? Jaga, mengawasi sembahyang dia dari segi ilmu, dari segi apa semua sekali. Jadi nak cerita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berjaya, arti kata lain, orang yang diterima sembahyang mereka tu, mereka khusyuk dan mereka pelihara. Yang pelihara ni fiqh punya cerita, yang khusyuk ni tasawuf punya cerita. Itu tasawuf juga wajib fardu ain, termasuk dalam tasawuf tariqat. Tapi kalau awak tak tahu tariqat, jangan pandai-pandai bercakap. Ini yang tak tahu apa benda tariqat pun nak kata tariqat sesat. Yang sesat orang yang menyesatkan tariqat itu. Nak cerita. Baik, boleh kita lain sikit hari ni, Datuk. Letih juga. Ada orang kata letih benda ke, cakap je. Kalau orang perempuan ada mengumpat saya macam itu, lepas ni kena minta maaf. Kalau tidak, saya tuntut kepada masyarakat nanti. Siapa yang mengata-ngata saya, dia kena minta maaf balik. Nak mengajar beradab dengan guru sikit. Ya, ada orang kita dia gitu. Mana letih, sembang ni. Ada satu makcik dekat Peguam Kelang. Makcik lambat masuk kuliah. Mengajar-ngaji budak-budak ustaz dekat Surau, lepas maghrib tadi. Letih ustaz. Tahu pun letih baru mengajar ngaji budak-budak lepas maghrib. Saya lepas maghrib ceramah kat masjid. Sekarang ceramah pula dekat kampung ni. 2 ceramah, makcik baru 1 je. Betul ustaz, letih ustaz. Ini nak tunjukkan letih tu. Makcik tu. Jadi ceramah dia letih sebenarnya. Mengikut kajian saintifik, orang yang banyak guna otak ni, ceramah apa semua, kalori yang digunakan lebih banyak daripada orang yang mencangkul di kebun. Awal-awal I said okay. Apa cerita tadi? Rukun qalbi itu bukan setakat niat, tetapi termasuk khusyuk. Sebab khusyuk juga penentu kepada berjayanya orang beriman dalam sembahyang mereka. Nanti kita akan masuk siri khusyuk pula ni, barulah sempurna tertib.
Nak cerita je. Ya. Baik. Kemudian kita tengok lagi pecahan yang kedua yang menyatakan kecuali dalam dua perkara ni. Apa dia? Tengok pecahan kedua. Imamnya tersalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang dalam perkara lain. Imamnya tersalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyangnya dalam perkara lain. Iaitu, dia bagi contoh, seperti imam itu sudah sujud dengan meletakkan semua anggota sujud di tempat sembahyang dengan sempurna. Kemudian dia kembali berdiri kerana membaca kunut. Kalaupun dulu dah ulang secara sepintas lalu, ini kita perdalamkan lagi maklumat ni. Ya? Contohnya lagi, imam itu sudah sujud. Maknanya kalau imam buat macam ni, apa tindakan makmum? Apa pendirian makmum? Dia nak tegaskan di sini. Ya? Imam sudah sujud dengan meletakkan semua anggota sujud berapa? 7 tulang. Satu dahi yang wajib terbuka, yang tak boleh tutup keseluruhannya, tapi tertutup separuh adalah sah dahi. 2 tapak tangan yang dibuka lebih baik, tetapi kalau tutup bersebab bersarung tangan tidak membatalkan sembahyang. 2 kepala lutut yang wajib ditutup, jangan buat tingkap pula dekat lutut. 2 perut jari jemari kaki kanan dan kiri, paling kurang 1 jari mewakili 1 kaki. Contoh, ibu jari kanan, ibu jari kiri. Kalau yang lain luka, mesti mau ada 1 yang mewakilinya. Jangan macam man from Atlantis sujud, kaki terkelepik macam tu, macam titik lembik. Saya dah cerita itu kan, ada satu Pak Arab dekat Kampung Baru, semayang terkonting-konting kakinya, kan saya dah lakon dia dulu kan. Terkonting-konting ini, kata Arab ni kalau dekat aku tampor kan macam ni. Sebab orang kita kalau dengan orang Arab ni ulama belaka. Pada orang Arab pandang kita satu sen pun tak ada. Kita pandang orang Arab macam ulama. Duduk lama sikit kat UK, kat US, kawan dengan Arab sebab makan kambing lah tu. Dia kira dia berkawan dengan ulama, rupanya Syiah. Pantang dengan orang Arab, ulama saja kita ni. Kawan pula dengan Cina Muslim, oh, dia kata dapat kawan dengan Cina yang pandai tu kaligrafi. Pula, ke situ pula pergi ni. Ya? Kawan dengan mamak, dia kata dia dapat ilmu mazhab Hanafi. Tak apa-apa orang Melayu ni. Bangsa lain dia kawan dengan orang Melayu, dia kata orang Melayu lah paling malas. The Malays ni laziest dalam satu encyclopedia. Dia kutuk orang Melayu ni orang paling malas dalam dunia. Motivasi lagi tu. Oleh itu jadilah orang rajin. Ya? Apa cerita tadi ni? Sujud. 7 tulang. Perut jari jemari kaki sebaiknya 10 perut jari jemari kaki. Yang lelaki sebaiknya tidak memakai stokin, tidak memakai sarung kaki. Perempuan sebaiknya bersarung kaki. Ini saya nak cakap, bila 7 tulang ini, maknanya meletakkan semua anggota sujud di tempat sembahyang dengan sempurna. Imam dah buat macam tu, kemudian dia kembali berdiri kerana membaca kunut, maknanya sembahyang subuh rakaat kedua. Maka makmum tidak harus mengikut imamnya membaca kunut itu. Bahkan wajib ia turun melakukan sujud, dan selanjutnya lebih baik ia berniat mufaraqah. Ini cerita imam berdentum turun sujud, makmum ni tergamam. Imam turun sujud, macam mana aku? Lepas tu imam pun macam spring naik balik. Sebab ada satu makmum tu, tak tahulah, elok juga, subhanallah, dia kata. Dia tak kira imam tengah buat apa pun, subhanallah dibantainya. Pak Imam bila dengar subhanallah kelang kabut. Ya.
Orang cool lah, subhanallah ni untuk mengingatkan. Jadi awak pun tenang, oh baru ingat, nanti jangan lupa sujud sahwi itu saja. Tapi ni imam bila dah dengar subhanallah, lepas sujud berdentum dia bangun balik. Makmum tidak harus mengikut imam yang membaca kunut itu, bahkan wajib dia turun melakukan sujud. Maknanya tuan-tuan, makmum yang belum sujud tadi, jangan maknanya tunggu tengok imam tu bangun, tuan imam bangun, imam baca kunut, makmum tadi dah berdiri, sambung dia baca kunut. Tak boleh. Sebab kita mengikut perbuatan imam yang tidak sempurna. Pemimpin yang tak sempurna tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Sebaliknya, kita kena berpisah dengan pemimpin macam ini. Kita kena uzlah, kita kena jauhkan diri kita daripada pemimpin macam ni. Kalau dalam sembahyang, walaupun dia baca kunut, kita jangan baca kunut. Sebaiknya kita turun melakukan sujud, jangan bersama dia. Sampai macam tu. Sembahyang mengajar kita bagaimana certain case, maknanya rakyat kena ajar pemimpin. Tak boleh ikut saja. Contoh dia tunjuk dalam sembahyang ni, kalau ikut adabnya, dari imam baca kunut, kita baca je lah. Tak, dari segi fiqahnya dia kata, kalau imam dah sujud, bangun pula baca kunut, kamu yang berdiri tadi kena turun sujud, bukan kamu terus angkat tangan. Tak boleh. Dan selanjutnya lebih baik dia berniat mufaraqah. Terus niat mufaraqah, niat berpisah, bercerai daripada imam. Tengok. Pasal apa? Sebab beribadat dengan Allah ni hak individu tuan-tuan. Walaupun semayang berjamaah. Walaupun semayang berjamaah. Ada masa dalam semayang berjamaah ni kekurangan kita imam kampung. Tapi ada masa dalam semayang berjamaah ni kekurangan imam kita jangan bersama dengan kekurangan itu. Kita kena berpisah dengan dia. Sebab nak selamatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekali lagi dalam masalah yang kedua ini, yang lebih dituntut adalah berniat mufaraqah. Berniat mufaraqah. Apa sebabnya makmum tidak wajib mengikut imam dalam dua perkara tadi? Dalam dua perkara tadi itu yang dikecualikan tadi, kenapa makmum tak boleh ikut imam? Kenapa dalam dua perkara ni makmum tidak wajib ikut imam? Apa di dua perkara tadi? Yang pertama baru tadi, bila imam dah sujud, bangun kunut, jangan ikut dia. Yang dulu, masalah apa yang dulu? Makmum tidak harus mengikut imam, kembali duduk, bahkan wajib dia terus berdiri jika sudah berdiri. Atau dia masih duduk, maka wajib dia berdiri, jangan duduk mengikut imam. Ini contohnya imam, dia dah berdiri betul, kemudian dia kembali duduk kerana membaca tasyahud awal. Dua ni, kenapa tak wajib ikut imam? Kerana imam iaitu ketika itu kembali duduk kerana tasyahud awal atau kembali berdiri kerana kunut adalah menghadapi dua kemungkinan. Imam dalam dua keadaan tadi, kembali duduk kerana tasyahud awal atau kembali berdiri kerana kunut, sebab waktu itu imam sedang bertarung. Imam sedang berada menghadapi dua kemungkinan. Yang pertama, jika ia tersalah dengan sebab lupa, maka tidak batal sembahyangnya imam tadi. Dan orang yang lupa tidak harus diikutkan dia walaupun sembahyangnya tidak batal. Orang-orang jenis pelupa ni jangan ikut. Jangan ikut dia. Itu konvoi yang kepala tu jenis pelupa. Kereta ada ribin Melaka dekat area tu, tapi kepala tu jenis pelupa. Pusing-pusing dia ikut jalan serupa balik. Yang ikut ni ikut kau pusing. Jangan ikut lah. Kepala tu memang kepala pelupa. Rempah depan tu pelupa. Kau ikut merry go round lah. Kat situ kau pusing. Oh ya pahal lah kata. Ingat lah kata, tak ingat kau ikut buat apa. Kan? Dah lah minyak mahal.
betul lagi. Kalau pusing-pusing dekat betul, berapa kali nak kena bayar. Itulah bahananya mengikut ketua rombongan pelupa. Jadi orang pelupa bukan untuk diikut walaupun tak batal. Sebab itulah maknanya dalam perkara ni kita tidak bersama dengan perbuatan imam. Yang kedua, jika sengaja, tengok, kalau dah imam tadi dia duduk atau dia berdiri dalam dua keadaan tadi, kalau dah jika sengaja, maka batal sembahyang dia. Kalau dia salah sebab lupa, tak batal. Tapi orang lupa ni tak patut ikut. Faham tak dia punya. Tapi kalau dia sengaja buat, sengaja turun atau sengaja berdiri, dua kes tadi, batal sembahyang dia sebab dia sengaja buat. Ya? Dan orang yang batal sembahyangnya tidak harus diikutkan dia. Malahan wajib kita tak ikut orang yang dah batal sembahyang dia. Jadi atas sebab dua ni, maka makmum dia tidak boleh bersama dengan imam walaupun imam tu membuat pembetulan sembahyang dia. Dia kembali duduk atau dia kembali berdiri untuk tasyahud awal atau untuk kunut. Jangan ikut dia. Kalau dia duduk, kita berdiri. Kalau berdiri, kita duduk. Sampai macam itu aja. Walaupun kita mula-mula makmuman. Patutnya imam melompat, makmum pun kena melompat juga. Dah ikut imam, pernah jadi satu masjid. Ni cerita betul ni. Tengah sembahyang zuhur. Ya. Orang kaya ramai tapi kedekut. Masjid punya macam itu pun tak boleh nak bubuh pagar. Bubuh pagar takkanlah bubuh pagar macam kandang kambing je. Bubuhlah pagar yang tinggi dah, maka masuklah anjing. Anjing pergi masjid sebab orang tak nak pergi masjid. Ya. Dekat sahabat bernam tu, tu yang sesama tu masuk masjid. Yang sesama tu, binatang sesama masuk masjid. Pandai muka mudah. Hak tidak sesama tak saya pergi masjid. Hak sesama masuk masjid. Begitu masuk masjid. Apa iktibarnya? Tengah sembahyang anjing masuk tu. Anjing pula, yalah dengan izin Allah, tuju ketua imam. Tidak tuju yang sembahyang pakai t-shirt ke, pakai seluar jean ke, tidak. Tidak tuju yang masbuk-masbuk, tidak. Tuju untuk imam. Untuk imam ada silap lah kawan. Sebab anjing pun pandai cari dia. Macam anjing cari dadah kan. Nak dadah dia cari dadah. Ini dia cari tok imam. Tok imam memang pernah buat anjing. Nampak anjing melompat tok imam. Makmum tengok tok imam melompat. Makmum melompat juga macam pocong berlaku sekarang. Sebab apa? Makmuman. Jadi imam melompat, makmum pun melompat. Ini makmum yang jenis cucuk hidung ni. Apa dia pemimpin buat? Naam, yes man belaka. Sama lah macam tu. Tapi dari segi konsep, dari segi falsafah, dari segi hikmah solat tidak begitu. Kalau imam salah, memang salah tu yang tak patut ikut. Kalau dia duduk, kita berdiri. Kalau berdiri, kita duduk. Tunjukkan kita punya protes dalam sembahyang yang kamu waktu ni pemimpin yang aku tak akan ikut. Lepas tu minumlah sama-sama teh tarik. Tapi dalam sembahyang ni sebab kita sama-sama sembah Allah. Jangan buat silap. Nak cerita, sembahyang ni benda yang tolong elak sedapat mungkin daripada silap, sama ada muhimman ataupun makmum. Jangan buat silap. Macam mana tak nak buat silap? Belajarlah. Itu je. Tegak tu. Bila orang suruh belajar buat sembahyang, macam dah tahu. Macam dah tahu. Macam dah tahu. Orang wirid betul, dia wirid tak betul. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Patutnya begitu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Patutnya begitu juga. Datang dia alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia bubuh bagi atas. Salah. Mu imam hari Jumaat jangan bagi salah baca-baca macam ni. Mu pakai mikrofon. Ini ilmu bahasa Arab. Orang dengar aib. Kena pula mu imam hafiz baca macam itu. Maaf bercakap tuan-tuan. Ini public figure.
Orang kita, kalau Imam Hafiz ni macam kebal lah daripada kesalahan, macam tak buat salah. Sebab itulah ego tu datang. Ego lah. Bila ego datang, susah nak betulkan. Susah nak betulkan. Jangan buat salah, belajar. Pak Bilal pun sama. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu tu kena panjang. Hari Jumaat pun baca tak betul macam mana. Satu masjid kita pergi Datuk baru-baru ni, seorang imam pun tak ada. Mana temperature nak tak naik? Imam satu tak ada, imam dua tak ada, imam tiga tak ada. Kalau tak boleh datang masjid petugas, jadual dah ada. Kalau ada ahal, bagi tahu adalah pengganti. Tiga-tiga imam tak ada. Apa you buat? Imam backup pun tak ada. Backup pun tak boleh percaya juga. Jenis tak duduk mengaji tajwid, baca salah ke lah? Nak tompak orang lain? Mana boleh. Inilah tuan-tuan yang mengaibkan rumah Allah. Kalau ada orang-orang yang sebenarnya ini termasuk dalam orang-orang yang bukan boleh diharap untuk mengimarah ke rumah Allah. Inilah yang ditunjuk dalam Isra Mi'raj. Betapa orang yang memegang amanah, kalau terlalu banyak sangat jawatan nak dipegang, digambarkan memikul bebanan yang banyak, jatuh tersungkur, bangun, tambah lagi beban. Kalau awak boleh pegang jawatan sikit, pegang sikit, buat kerja betul-betul. Kalau awak nak pegang kerja jawatan-jawatan yang merupakan jawatan penting, pastikan awak tunaikan amanah itu. Kalau tidak, awak akan dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih bab agama yang pentingnya saya sebut di awal tadi. Ilmu yang wajib dipelajari oleh siapa, sama ada suka atau tidak, sama ada lapang atau sempit, wajib belajar. Kena bagi masa. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa jadi begitu? Sebab imam yang lupa, imam yang salah tidak boleh diikut dari segi sembahyang. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai meraihkan sedikit daripada tajuk dalam bahagian tertib ini, walaupun setengah ulama fiqh atau ulama fiqh menyatakan dia juga termasuk dalam rukun qalbi, iaitu bab khusyuk. Ya, bab khusyuk. Jadi kita tengok sedikit sebagai pembuka tirai untuk kita sambung dalam siri-siri yang akan datang untuk memenuhi masa kita, insya-Allah. Ya. Dia kata di sini, far'un. Far'un ni cabang lah, ataupun ranting perbincangan, ya, tambahan, additional, ya, mengenai adab sembahyang ni. Sunnah dukhulu salatin binasyatin li'annahu ta'ala dhamma tarikihi biqawlihi wa idha qamu ila salat qamu kusala wal kaslul futuru wat tawani wa firaru qalbin min asyawaghili li'annahu aqrabu ila al-khusyu' atau kama qala. Ketika nak semayang, kata ulama-ulama fiqh, disunatkan. Sunnah makna sunatkan, penuh semangat. Binasyat maknanya penuh semangat, penuh tumpuan. Nak masuk semayang ni kena ada semangat, jangan tak ada semangat. Macam kita nak memulakan kerja hari-hari, dia kena ada motivasi, baru boleh lahir inovasi. Orang cemerlang buat kerja sama tapi cara berbeza. Itu beza dia. Ya, jadi kita nak masuk semayang ni pun kena nasyat, kena penuh semangat. Masuk tu dengan senyum, dengan gah kata orang. Jalan tu nampak bersemangat, langkah kaki kanannya, pakaian nak semayang tu nampak macam orang nak semayang, bukan orang nak ke kebun. Masuk masjid macam orang nak ke kebun. Allahu Akbar, kononnya tawaduk lah.
Ada satu tempat tengah nak sembahyang maghrib dah tu. Kamak naik imam pakai track bottom. Makmum terkejut pun. Bukan makmum aja. Ini jadi masjid tepi jalan ni puan. Masjid tepi jalan. Dan musafir ramai singgah. Musafir lagi terkejut perut. Agaknya imam sini pakai dia punya uniform track bottom agaknya. Kononnya imam ni pun macam ala ustaz juga, tapi dia kontraktor. Kan sekarang ni ustaz semua nak dikaitkan dengan satu istilah lain yang amat mengaitkan. Ustaz ni satu gelaran yang cukup mulia lah tu. Sebab tu jangan panggil ustaz. Ustaz maknanya stadium. Dah ajar dulu kan? Betul? Jangan panggil ustaz. Jangan, walau lembut mana pun sebenarnya kasar. Ustaz, itu maknanya nak minta penjelasan, tapi dah jemu. Ustaz, nampak lembut kan tu kan? Tapi kasar maknanya stadium. Itu maknanya. Ustaz ni gelaran. Kalau dekat Arab ustaz ni, dia punya taraf ni macam profesor. Malahan ustaz ni dia mendahului syekh dari segi susunan dia. Mendahului al-doktor. Ustaz ni duduk depan. Kalau orang kita di sini dengan gelaran-gelaran macam-macam lah. Kalau lah datuk ustaz, dia kena ustaz datuk, bukan datuk ustaz. Ustaz ni dia gelaran mula-mula. Dia bukan gelaran di tengah, gelaran di ujung. Gelaran mula-mula. Saya ada kitab yang muktabar, yang mana ada macam-macam gelaran pada ulama itu, tapi ustaz sebagai nombor satu dia letak. Dan tu saya boleh cakap. Jadi bagi saya amat mengaitkan apabila gelaran ustaz dikaitkan dengan roh. Ustaz tu kan dah elok, pergi panggil batu buat apa? Akhirnya memang perangai pun macam batu. Ada satu dulu ustaz Bollywood. La ilaha illallah. Dah lah kau bagi datuk kat Bollywood tu. Ustaz pun nak panggil Bollywood. Dulu ada satu lagi ustaz direct selling. Saya ni apa direct selling tak jumpa saya Syekh Azmi. Come on baby, dia kata. Baby aku dah tua bangka kata. Ustaz ambil lah, kami bayar semua membership ke apa ke ni. Kami minta ustaz di hujung ceramah cakap 3 minit cukup produk ni. Garanti Ustaz Rosli cakap memang orang ambil, dia kata. Ustaz tak teringin mata belalang ke? Matamu pun aku tak teringin. Mata belalang. Teringat macam Nabi ditawar dengan harta wanita. Akhirnya meeting dari seri maghrib tak ada kat surau. Ada pun semayang saja, kuliah tak ada. Kita tak nak mempergadaikan usaha da'i ini, menyampaikan ajaran Allah ini tewas dengan usaha-usaha lain. Ialah usaha lain tu kita bagi orang lain lah. Tapi orang lain yang buat usaha lain, jangan abaikan usaha dakwah. Kalau nak berkat, usaha dakwah mesti diberi sokongan padu. Tak kira siapa awak, InsyaAllah berkat awak punya hidup. Jadi jangan dikaitkan ustaz rock lah, ustaz Bollywood lah. Tak mau macam itu ya? Satu gelaran yang tak boleh digabung jalinkan. Tak boleh ya? Dia kata sini, ketika hendak sembahyang disunatkan dengan penuh semangat. Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang meninggalkannya. Meninggalkan apa? Meninggalkan nasyat bagi tumpuan. Itu yang masuk semayang pakai track bottom tu ya? Apa? Ustaz kontraktor namanya. Itu cerita ya? Sebab dia baru lepas buat satu projek, tinggal kat masjid, orang tahu dia ustaz, orang tolak walaupun pakai track bottom. Itu jadi gitu, imam pakai track bottom tu.
ustaz dia lepas kontrak apa tak tahu, datang ke masjid, orang tengok ni penceramah masjid kita ni, foto ustaz. Walaupun track bottom. Habis yang musafir ni macam mana tengok ustaz track bottom? Dia bukan tahu itu ustaz tak ustaz, dia tahu agaknya uniform masjid ni begitu agaknya. Allah mencela orang-orang yang meninggalkannya dengan firman-Nya, apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Allah cela orang yang bila mendirikan sembahyang berdiri dengan kusala. Kaslan ni makna malas, leweh, lembek, tak bertenaga, layu, tak ada mood, tak ada aura, tak ada zauk jadi imam. Tak ada imam. Kalau sembahyang sendiri pun kita tengok macam cincai-cincai. Allah cela orang yang sembahyang berdiri dengan malas. Ini boleh kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat 142, reference ya. Wal kaslul futur wat tawani wa firagu qalbin min asy-syawaghil li'annahu aqrabu ila al-khusyu'. Arti kasal ini kurang semangat atau malas. Yang kata kasal ni, kaslun, kan kita ada minta doa daripada jauh daripada kasl. Kasal ni maknanya kurang semangat atau malas, minta jauh dengan Allah daripada perangai atau sikap atau attitude tak bersemangat, malas. Kemudian harus dengan hati yang kosong dari kebimbangan duniawi. Wa firagu qalbin min asy-syawaghil. Kita minta pada Allah hati ni biar kosong daripada bimbang dunia. Kalau kita sembahyang dengan bimbang dunia, itu yang tak khusyuk tu, untuk ingat dunia. Lepas tu bila kita masuk rumah Allah, kita masuk saf, kita nak sebut Allah yang maha besar, yang lain kecil letak di luar. Selalu kaunselor cakap pada klien dia, kalau kita banyak masalah macam mana pun, masalah letak kat pintu pagar luar, jangan bawa bersama kerja. Kita balik rumah pun, masalah kerja letak dekat pintu pagar luar, jangan bawa balik dalam rumah. Kalau tidak, isteri dan anak jadi mangsa. Silat-silat kucing yang kita sayang tu pun kena penyepak, tak pasal-pasal. Burung yang tak pernah kering airnya, padan muka mulia. Burung tak pasal-pasal. Yang air tak pernah kering, burung pula boleh bercakap, Assalamualaikum, dia kata. Apa salam-salam ni? Marah punya pasal. Dia yang mengajar salam, burung tu. Itulah. Tapi burung itu je dia ajar. Cuba burung tu dia ajar lebih sikit, kurang ajar kata. Cakap macam tu. Kalau kan kena baca hidung sendiri. Sebab tu kalau balik rumah, Syekh Razali, masalah kerja, bubur dekat bengkel. Kapten, kalau balik rumah, tahu apa ni, masalah tempat kerja, bubur dekat hanger, kapal terbang. Syekh Abdul Aziz balik kerja, masalah bubur dekat UiTM, jangan mau balik rumah. Balik, dia jadi macam-macam. Isteri jadi kuli, anak jadi batak, semua kena. Wallahu a'lam. Itu dia punya intro dia untuk satu tajuk yang akan panjang juga, untuk kita cerita khusyuk berdasarkan kitab, bukan berdasarkan kerja biasa. Berdasarkan ulama-ulama menyebut bagaimana khusyuk, tuntutan khusyuk di dalam ibadat solat yang akan memperlengkapkan siri ibadah rukun sembahyang kita ni. Yang baik daripada Allah, silakan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant
أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.